Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung kita sambung sesi perbincangan kita untuk soalan percubaan Negeri Kelantan. Okey, kita sambung untuk bahagian B iaitu soalan 8 dan 9. Okey, jadi cikgu akan rekodkan dan nanti kamu boleh salinglah soalan dan jawapan ya. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 8. Okey, soalan 8 ni dia berkisar kepada bab tingkatan 4 ni, bab tingkatan 4. Dia panggil kitaran ekonomi ya. Kita ada 4 kitaran ekonomi yang perlu kamu tahulah. Okey, jadi kat sini dia dah bagi dah 4 kawasan ya, 4 kawasan yang menunjukkan proses kitaran ekonomi lah yang biasa berlaku lah, biasa berlaku. Dia tengok keadaan ekonomi lah. Kalau keadaan ekonomi itu menaik, macam mana, menurun macam mana. Okey, jadi kat sini dia ada 4. Kolom yang pertama ni ada naik kan, graf ni naik ke atas. Jadi dipanggil di pasar pertumbuhan. Pertumbuhan. Jadi kat sini X. X ni apa? Tak tahu. Jadi bincangkan. Okey, lepas tu dia turun kan, dia turun. Jadi X. Jadi Y. Y pula dia lagi turun daripada pasar X tadi. Okey. Jadi bila dia dah turun, jadi dia apabila keadaan ekonomi itu bertambah baik, dia akan naik semula. Dia dipanggil fasa melambung. Jadi ada 4 fasa ya. 4 fasa yang ditunjukkan dalam kitaran ekonomi ya. Kitaran ekonomi. Bab tingkatan 4 ya. Jadi apa itu X dan Y? Okey ya. Seperti biasalah kalau kamu jawab dalam soalan untuk soalan perpuasaan, soalan exam SPM ke. Jadi kamu kena jawab penuh lah. Jawab penuh. Okey, mari kita sama kita tengok skema jawapan dia macam mana. Okey, jadi kat sini dia tulis X adalah kemerosotan. Okey, X adalah fasa kemerosotan dan Y adalah fasa kemelesetan. Okey, Y adalah fasa kemelesetan. Okey. Di sini cikgu nak kamu tulis kepala ayat untuk jawapan kamu lah. Kitaran apa tadi soalan ni tadi? Okey. Kitaran ekonomi di X dan Y ialah Y. Kitaran ekonomi di X dan Y ialah X ialah kemerosotan. Fasa kemerosotan dan Y adalah fasa kemelesetan. Jadi kat sini X ni adalah apa tadi? Kemerosotan. Dia turun. Selepas pertumbuhan ni ekonomi tu kadang dia turun kan, kadang ada COVID-19 lah, ada macam-macam lah berlaku berlaku. Jadi dia menyebabkan keadaan ekonomi itu dia menurun. Jadi X ni adalah fasa kemerosotan. Jadi kalau dia turun lagi teruk kan, turun banyak lagi, dia dipanggil fasa Y ni, fasa kemelesetan. X ni adalah fasa kemerosotan, Y adalah fasa kemelesetan. Okey, jawapan dia. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 8 ya. Tadi ni soalan tadilah. Ni ya. Jadi kamu jawablah. Peringkat kitaran ekonomi di X dan Y ialah, kamu jawab tadi yang X adalah kemerosotan, Y adalah kemelesetan. Okey, jadi soalan 8A2, apa yang dia nak? Semasa berada di X dan Y, sebuah organisasi perniagaan gagal mencapai matlamat dan objektif. Okey, ini bab tingkatan 1 juga. Bab tingkatan 4 ya. Apa kesan jika kita gagal dalam mencapai objektif? Bab tingkatan 4, bab 3 ya. Okey, kat sini dia nak kamu terangkan kesan dia. Jadi bila kamu terangkan, bila kamu jumpa je kata tugas terangkan, cikgu dah biasa ingatkan lah. Tak apa, cikgu ulang balik. Bila kamu jumpa pasal terangkan, kamu kena jawab
Apa dia? Huraian. Fakta. Fakta campur huraian Okey, huraian. Jadi 8 markah. 8 markah, jadi kamu kena ada 8 fakta dan 4 fakta dan 4 huraian. Jadi cukuplah 8. Jadi setiap fakta tu mesti ada huraian dia bawah dia. Lepas tu fakta balik, lepas tu kamu huraikan. Lepas tu fakta lagi, kamu huraikan sampai 4 fakta dan huraian lah, cukuplah 8. Jadi yang ni kamu kena ingat fakta lah. Ingat fakta, nanti kamu boleh study balik, baca di bab tingkatan 4 dia, bab 3. Iaitu visi, misi dan objektif tu, bab 3. Okey, jadi tengok jawapan dia. Tadi dia nak 4 fakta kan. Jadi fakta yang pertama, jualan merosot. Bila organisasi tu gagal mencapai objektif, jadi dia akan menyebabkan jualan dia merosot lah. Okay, merosot. Jadi kamu terangkan sikit lah, apa itu maksud jualan merosot tu. Jualan merosot tu adalah jualan yang sejumlah keuntungan perniagaan. Kamu ceritakan dulu, hasil jualan ni adalah sejumlah keuntungan perniagaan sebagai sumbangan modal. Okey. Jika perniagaan gagal mencapai sasaran jualan, dia akan menjejaskan matlamat lah. Jika gagal mencapai sasaran jualan, dia akan menjejaskan matlamat. Okey. Jadi itulah, jadi itu yang dia berkait rapat dengan keuntungan lah. Kalau jualan kamu rosot, keuntungan kamu sikit lah. Jadi kalau ayat sedap sikit kat sini, dia gagal mencapai sasaran jualan, menjejaskan matlamat perniagaan dalam memaksimumkan keuntungan. Jadi fasa tadi tu fasa kemerosotan dan kemelesetan tu mungkin berlaku lah benda ni. Jualan akan merosot ya. Okey, yang kedua, fakta yang kedua. Jadi tadi 8 markah kan, jadi kamu kena ada 4 fakta. Okey, fakta yang kedua adalah tidak mampu membayar kos perniagaan. Tadi kan, bila kamu berniaga, kamu terpaksa membayar kos-kos operasi, kos berubah, kos tetap kan. Jadi apabila kamu jualan kamu merosot, keuntungan kamu pun merosot, jadi kamu tidak mampu untuk membayar sebahagian kos. Sebahagian kos operasi, kos berubah, kos tetap tidak mampu dibayar oleh perniagaan. Sebab itulah apabila berlakunya kemelesetan ekonomi ni, perniagaan ni dia terpaksa kurangkan kos lah. Di antara langkah dia untuk kurangkan kos adalah dia memberhentikan pekerja. Kan? Sebab itu kos gaji ni terlibat dalam kos operasi kan. Jadi bila dia berhentikan bekerja, dia akan jimatkan kos lah. Sebab tu di semasa kita mengalami fasa pandemik COVID-19 yang teruk gitu kan, 2020 dan awal tahun 2021 hari tu, ramai pekerja-pekerja yang dibuang pekerjaan dia majikan tu buang pekerja lah. Jadi tu kesan dia. Okay, yang ketiga, apabila tu dia gagal dalam lah. Jadi biasanya kalau perniagaan-perniagaan di luar sana ni, dia banyak pesaing-pesaing dia. Pesaing-pesaing dia. Jadi kalau dia gagal mencapai matlamat tadi, jadi dia tak mampulah nak bersaing. Bersaing dengan pesaing-pesaing dia. Mungkin pesaing-pesaing dia lebih besar dan lebih ramai pelanggan ke, masih kukuh lagi kewangan dia. Jadi dia gagal dalam persaingan lah. Jadi perniagaan tersebut dia tidak mempunyai tadi juga babak kewangan tadi kan, dia tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Yang kukuh. Jadi untuk membina strategi dalam menghadapi persaingan pasaran lah. Jadi itu untuk jawapan yang ketiga fakta yang ketiga. Jadi fakta yang keempat, imej perniagaan terjejas lah. Apabila orang luar tahu perniagaan ni keuntungan dia merosot kan.
Jadi bila keuntungan rusuk dia kalau dia syarikat dia akan bagi dia bentuk dividen kan, dividen kepada pemegang-pemegang share dia. Jadi dividen dia mungkin jatuh, merosot kan. Jadi dia akan menyebabkan imej perniagaan tu terjejas. Jadi dia tercalalah, akan tercala di mata pihak berkepentingan. Contohnya pihak berkepentingan ni adalah pelabur, pembekal kan, pembiaya. Itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi inilah jawapan dia untuk 8A2. Kamu kena ada 4 fakta dan 4 huraian. Ini contoh jawapan. Okey, itu saja untuk 8A2. Okey, kita seterusnya pergi pada soalan 8B. 8B. Okey. Dia nak jelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk mengatasi kegagalan tersebut. Apa langkah-langkah? Langkah-langkah untuk mengatasi dia. Apa langkah-langkah yang perlu perniagaan ni buat untuk mengatasi kegagalan ni? Okey, kalau bila jelaskan, kamu kena huraikan. Okey, kamu kena huraikan. Tengok markah, ada 5 markah. Jadi kamu kena ada 5 lah huraian ya. Kamu ada 5 huraian lah. Sampai 5 Maksudnya 5 dash lah. 5 dash. Okey. Ini untuk soalan jelaskan ingat jelaskan. Kalau terangkan tadi fakta dan huraian. Kalau jelaskan kamu hanya huraikan, tengok markah kena ada 5 lah huraian dia. Okey, jadi apa dia jawapan dia? Apa langkah yang perlu dibuat oleh perniagaan ni jika menghadapi masalah tadi lah, masalah ni. Okey, yang pertama, okey, ini adalah skema dia tak lengkap. Jadi cikgu nak kamu jawab dengan lengkap lah kalau dalam exam. Okey. Jadi langkah tadi tulislah langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah kegagalan. Ini ialah buat itu kepala ayat dia. Jadi kau tulislah yang pertama perniagaan ni mesti mengurangkan kos. Kamu ceritalah bagaimana perniagaan tu untuk mengurangkan kos. Sama ada dia terpaksa memberhentikan pekerja ke, kan. Lepas tu mengurangkan penggunaan kos berubah seperti elektrik kan, bil air. Jadi banyaklah cara-cara untuk dia mengurangkan kos lah. Biasa kalau majikan yang menghadapi kemenesaran ekonomi ni, biasa dia memang dia akan berkait rapat dengan gaji lah. Sebab gaji ni merupakan kos yang besar. Contohnya dia tak bagi buat overtime ke, kan. Cuma kalau pekerja dia cuma dapat basic saja, tak dapat elang-elang lain. Contoh. Okey, lepas tu dia terpaksa dia kena buat menurunkan harga produk lah. Untuk apa dia turunkan harga produk ni? Dia beranggapan apabila dia turunkan harga produk ni, ramailah pelanggan akan belilah, pengguna akan beli produk beliau. Produk perniagaan itulah. Jadi itu dia punya anggapan dia. Jadi dia perlu turunkan harga produk lah. Kalau dia kekalkan harga produk tu, mungkin mahal kan. Jadi pelanggan tak nak beli. Kalau dia turunkan, dia menjadi daya tarikan lah, penarik kepada pelanggan untuk membeli. Okey. Selain tu juga dia kena mempelbagaikan lah barangan dan perkhidmatan dia. Jangan buat satu produk ya kan yang lama. Kamu cuba buat inovasi sikitlah. Inovasi dan kreativiti sikitlah. Contoh kat sini nasi belauk. Kalau contoh cikgu buat kat sini nasi belauk pasir gudang yang kat Wok tu kan, yang dekat Taman Bukit Dahlia tu. Mula dulu dia buat nasi belauk saja. Okey, sekarang ni dia dah buat ada nasi kerabu lah, ada nasi lemak kan. Banyak. Dia dah mempelbagaikan barangan dia dan perkhidmatan dia lah. Jadi bila ni dia kena kurangkan jumlah
dan kadar faedah dividen. Ini contoh tadi kan. Kalau syarikat besar ni dia ada pemegang share dia, saham dia kan. Jadi dia terpaksa kurangkanlah dividen yang perlu dibagi kepada pemegang saham. Okey, itu 4. Tadi soalan 5 markah 5 kan. Jadi dia kena menggunakan kaedah, dia kena gunakan. Yang kelima, dia gunakan kaedah teknologi baharu dalam pengeluaran. Jadi dia kena, contohnya dia kena guna mesin lah supaya dia dapat tingkatkan lagi volume ataupun bilangan pengeluaran dia tu. Dia tingkatkan lagi banyak lah. Okey. Bila akan mesin yang canggih, jadi dia punya tahap pengeluaran dia dapat ditingkatkan lah. Kan. Jadi yang seterusnya, dia kena menyemak semula lah matlamat perniagaan dia macam mana. Kan. Kalau dia rasa matlamat dia tu tak sesuai lagi dengan masa sekarang, dia kena ubah lah matlamat dia tu mengikut kesesuaian. Okey. Untuk soalan 8B. Okey, soalan 8B. Soalan 8B. 8B. Okey, jadi kita sambung soalan 9 pula 9. Kita sambung soalan 9. Jadi soalan 9 ni soalan bab tingkatan 5 ni. Tingkatan 5 iaitu keuangan keuangan. Bab tingkatan 5 bab 4. Jadi kat sini okey, kalau untuk bab 4 ni dia banyak formula-formula yang perlu kamu ingat lah. Nisbah-nisbah lah kan, kecairan lah, pusing ganti stok, pusing ganti aset, banyak Jadi untuk bab 4 hafal formula lah. Yang untuk memudahkan untuk kamu menjawab soalan lah yang keluar untuk bab 4 ni. Okey, jadi kat sini dia bagi kat sini lah data data kedudukan kewangan dua buah perniagaan ni, iaitu perniagaan Pan Global Textile dan Fera Beauty dan Fashion ada dua perniagaan lah. Jadi dibagilah kat sini aset semasa, equity pemilik, liability semasa, aset bukan semasa, liability bukan semasa. Kat sini. Jadi yang pertama, soalan 9A yang pertama dia nak kamu jelaskan. Jelaskan tadi, cikgu cakap beberapa kali, kamu kena huraikan konsep nisbah kecairan. Apa dia maksud nisbah kecairan? Okey, tengok jawapan dia Okey, nisbah kecairan apa maksud dia? Jadi kamu tulislah. Nisbah kecairan ialah dia keupayaan kedua-dua perniagaan ni untuk menukarkan ke dalam bentuk aset tengok sini aset ke dalam bentuk tunai bagi tempoh yang singkat. Maksud sini lah. Jadi dalam bentuk tunai bagi tempoh yang singkat yang singkat. Okey. Dia nak macam dia mudah nak cairkan mudah nak cairkan dia punya aset tu menjadi cash, menjadi tunai supaya dia boleh guna kan. Keupayaan pendek yang untuk membayar hutang. Itu maksud dia. Kalau nisbah semasa ni nisbah kecairan. Itu maksud dia. Okey, semakin tinggi nisbah kecairan tu, semakin perniagaan tu mampu untuk membayar hutang. Membayar hutang semakin cair lah maksud dia. Dia mudah. Contoh nisbah kecairan ialah nisbah semasa. Ini contoh Ada 3 markah kan. Contoh. Jadi nisbah semasa ni dia akan ukur kemampuan perniagaan
Dia akan nisbah semasa dia akan mengukur kemampuan perniagaan tersebutlah dalam bayar hutang tadi kan. Lepas tu dia untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Dia bayar pinjaman jangka pendek dengan gunakan aset semasa. Okey, ini adalah jawapan untuk A tadi. Okey, A tadi apa maksud tadi? Jelaskan tadi kan, jelaskan konsep nisbah kecairan. 3 markah tadi. Jadi kamu ada 3 lah. 3 huraian ataupun kamu nak buat 2 huraian, 1 contoh tadi pun boleh okey, tengok. Okey, jadi soalan yang kedua, hitungkan. Bila hitungkan ni kamu kena kira lah. Kamu kena ingat formula dia dan kira lah nisbah semasa hitungkan nisbah semasa. Jadi kamu kena buat 2 lah. Satu nisbah semasa untuk perniagaan global textile dan satu lagi untuk perniagaan Fera Boutique and Fashion 6 markah. Jadi dia dah split lah markah ni 3 markah untuk Pan Global, 3 markah untuk Fera Boutique. Boutique jadi kamu pandai lah. Okey. Jadi kat sini yang penting formula Formula dia macam mana? Okey, ni formula dia. Okey, formula dia nisbah semasa perniagaan Pan Global. Kamu mulakan dengan Pan Global Textile dulu. Kamu tulis kat sini, huraian pertama kamu tulis formula dia. Formula dia adalah, ni formula dia. Formula dia adalah nisbah semasa bahagi dengan liability semasa. Nisbah semasa bahagi dengan liability semasa. Jadi, kat mana ni? Data ni kamu dapatkan kat mana? Tengok semula soalan tadi lah. Apa tadi? Aset semasa kan? Aset semasa dan liability semasa. Tengok soalan balik. Ni. Kamu ambil kat sini aset semasa Ini adalah aset semasa. Lepas tu liability semasa. Okey, 105,000 bahagi dengan 25,000. Jadi jawapan dia mesti ada nisbah kat tengah ni. Mesti ada nisbah kat tengah ni nisbah. Okey. Nisbah jadi kamu kira pakai kalkulator dapat jawapan dia 4.2 nisbah 1. Okey, itu dia jawapan dia. Jadi untuk yang dua pula, dua tadi Fera Beauty butik. Jadi kamu tulis dulu semula dia punya formula. Formula tu markah satu markah tu formula lah. Tu masukkan dia punya akses semasa dengan liability semasa dia di dalam jadual tadi dalam kewangan tadi di soalan tadi. Untuk dapat jawapan dia 4.7. Jadi jawapan dia adalah 4.7 nisbah 1 Jadi mana yang lebih baik? Pan Global ke ataupun Fera Beauty Fera Beauty. Jadi jika dia semakin besar semakin baik lah. Jadi kalau kat sini dia tunjuk lah Fera Beauty lah yang baik sebab dia tinggi. Dia punya jawapan dia lebih besar daripada jawapan untuk Pan Global Textile. Okey, jadi dia cuma nak jawapan saja. Kamu tak perlu nak ulas jawapan tersebut 6 markah. Jadi untuk C pula, bandingkan prestasi. Bila yang C ni baru kamu bandingkan. Mana yang lebih baik kan? Bandingkan prestasi nisbah semasa. Bagi kedua-dua perniagaan tersebut. Bagikan ulasan anda lah 6 markah. Jadi apa ulasan dia? Mesti ada 6 lah Mesti ada 6 jawapan lah.
Okey, kat sini kamu tulis ya. Kepala ayat untuk jawapan kamu. Tulislah perbandingan prestasi nisbah semasa perniagaan pan global, tekstil dan butik dan fashion ialah untuk pan global dulu ya, setiap RM1 liability semasa dia, pan global dia mempunyai aset semasa sebanyak kamu tukar kepada bentuk ringgit mempunyai aset semasa sebanyak RM4.20 ya, RM4.20 ya, untuk menjelaskan hutang dia lah. Jadi untuk Fira Beauty pula RM1 liability semasa dia, perniagaan beauty fashion, dia mempunyai aset sebanyak RM4.70 untuk bayar jadi banyak lebihan dia. Dia punya aset dia banyak untuk cover hutang dia. Jadi bila kat sini kau tulislah Fira Beauty lebih tinggi mempunyai aset semasa lebih tinggi berbanding dengan Pan Global. Jadi perniagaan Fira Beauty Fashion menunjukkan prestasi nisbah semasa yang lebih baik berbanding dengan perniagaan Pan Global dan lebih mampu dia lebih mampu bukannya mampu. Dia lebih lah, Pan Global mampu juga tapi perniagaan Fira Beauty ni lebih mampu sebab dia lebih tinggi jadi kan jawapan dia. Okey. Kita ambil lah 6 jawapan daripada ni. Okey, itu untuk soalan 9. Okey, 6 markah Jadi kita selesai dah untuk soalan 8 dan 9. Okey, 8 dan 9. Okey, untuk soalan kajian kes nanti cikgu akan selesaikan lah. Kita buat pada slot yang akan datang lah.